Ada soalan mengenai jaminan macam mana kalau kita menang, kalau saya menang, macam mana kita nak bela kedudukan rakyat Sabah, kebajikan rakyat Sabah. Saya bimbang kalau jadi orang politik bagi ucapan. Sebab orang politik ni cukup gemar bagi ucapan, kadang-kadang ucapan dia itu di langit dan di awan. Sebab ILEO ini percuma. Saya berniaga kan, ada peniaga syarikat sendiri kan. Kalau kita buat kerja sebagai ahli perniagaan, ada syarikat sendiri, punyalah payah, sebab semua tak percuma. Orang kena bayar, elektrik kena bayar. Jadi ahli politik cukup mudah sebab modalnya ialah ILEO. Sebab itu, kalau tanya saya jaminan dan sebagainya, saya rasa itu bukan sesuatu yang boleh dipermain-mainkan oleh mana-mana ahli politik. Saya jamin itu Sabah, saya jamin ini Sabah. Yang kita perlu buat, baik di peringkat saya, baik di peringkat parti, baik di peringkat saudara-saudari, ialah rekod dan amalan dan perkhidmatan kita yang berterusan, yang akan meyakinkan rakyat Sabah bahawa pimpinan keadilan ini bukan sahaja daripada yang Sabah tetapi yang Semenanjung juga, pimpinan keadilan benar-benar yakin dan percaya mesti memulangkan keadilan kepada rakyat Sabah dalam bentuk hak mereka. Dan saudara-saudari perlu hakimi kita. Rakyat Sabah perlu terus melihat bahawa mereka bukan sahaja bercakap mengenai kebajikan Sabah masa pemilihan parti sahaja, masa pilihan raya sahaja. Sebab itu bagi saya yang parti perlu buat, macam saya sebut tadi, daripada dulu saya sebut, kita perlu ada satu kerangka dasar yang betul-betul boleh menawarkan sesuatu yang memikat hati rakyat Sabah. Pertama. Kedua, kita mesti bina parti daripada bawah supaya kita menarik lebih ramai bakat-bakat kepimpinan dari kalangan orang Sabah yang sanggup bersama-sama kita supaya pilihan pimpinan yang kita tawarkan kepada rakyat Sabah itu, kita ada pilihan yang cukup baik, yang cukup cantik, yang orang hormati, yang pelbagai, supaya orang Sabah percaya mereka bukan sahaja ada idea yang baik untuk membantu rakyat Sabah, mereka juga ada pimpinan setempat yang boleh merancang dan akhirnya ada kebolehan untuk melaksanakan idea-idea mereka. Sebab itu ini bukan soal sesuatu yang boleh dibuat semasa pemilihan parti saja. Ini bukan sesuatu yang boleh diucapkan semasa kempen pilihan raya umum saja. Ini adalah disiplin membina organisasi parti yang kita kena amalkan setiap minggu dan setiap bulan. Ini membina kekuatan parti di bawah, dan yang itulah yang saya tawarkan kepada saudara-saudari. Kalau tanya jaminan saya, walau macam mana marah orang Sabah kepada saya, walau macam mana saya ranau tadi, saya senyum sebab saya pernah sampai ranau semasa pemilihan parti yang lepas. Sampai ke sudah orang ranau tak nak keluar jumpa saya. Saya balik tangan kosong dulu. Sebab Jonathan Yassin tak kasih jumpa. Berapa kali pun kawan-kawan di Sabah kata saya tak nak jumpa kamu, saya boleh beritahu selalunya saya bukan orang yang berputus asa. Kalau tak dapat, buat lagi. Kalau cakap tak dengar, cakap lagi. Kalau bercakap dalam dewan tak jadi, cakap dekat luar. Kalau kamu ulang berkali, bertahun-tahun, akhirnya anggota parti dan rakyat nampak sebenarnya kumpulan-kumpulan ini mereka benar-benar ikhlas. Walaupun tak dapat sambutan, walaupun mulanya tak diterima, tapi oleh kerana mereka percaya bahawa hak Sabah itu adalah milik Sabah, akhirnya saudara-saudari, mereka akan percaya juga. Jadi saya nak rumuskan dan rangkumkan. Kita dah 5.46. Sebelum saya dengan secara cepat, saya nak sebut sedikit sebanyak tentang calon-calon naib presiden, ketua wanita dan ketua MK kita. Jadi untuk menjawab soalan yang paling panas, macam mana dan bila kita boleh menang pilihan raya? Saya tak tahu orang lain lah. Orang lain orang politik. Saya tak lama dalam politik kan. Jadi saya tak faham sangat. Tapi saya juga orang korporat,
saya juga engineer, saya juga accountant. Jadi saya hanya dapat memberi pandangan berdasarkan latihan profesional saya. Hukum alam, the rule of universe, hukum alam ialah setiap perkara itu ada turun dan naiknya. Setiap perkara ada kitaran. Kita dilahirkan muda, kemudian jadi tua, dan apabila kita tua, perangai kita jadi macam budak-budak balik. Itu kitaran alam. Dalam Al-Quran juga ada sebut, tuaian kadang-kadang 7 musim baik, 7 musim tak baik. Jadi sebab itu bila tuaian kamu itu baik 7 musim, kamu perlu berhati-hati untuk 7 musim yang tidak baik. Perniagaan pun begitu juga. Perniagaan akan naik dan dia akan turun. Mereka yang jadi kaya dan berjaya, baik dalam parti politik, baik dalam perniagaan, baik dalam hidup, adalah orang yang faham hukum alam kitaran hidup ini. Maksudnya, kalau kamu berada di atas, kamu tidak akan berada di atas selama-lamanya. Kalau kamu berada di bawah, kalau kamu kena cara dan rajinnya, kamu akan naik di atas. Yang ini yang kita ada keistimewaan berbanding dengan lawan-lawan kita. Sebab lawan-lawan kita, dia tak faham hukum alam. Dia duduk di atas, dia ingat dia akan duduk di atas sampai kiamat. Sebab tu Najib jadi macam itu. Najib tak sangka dia akan kalah tahun 2018. Dia tak percaya. Dia cukup yakin yang dia itu kuat. Sama macam dia yakin dia popular sekarang. Sedangkan semua data menunjukkan dia tidak popular. Itu kebodohan mereka. Kita kena jadi lebih cerdik. Jadi sekarang kita berada di bawah. Bila kita berada di bawah dan lawan kita cukup yakin, cukup bongkak, mereka akan mengenepikan kebajikan rakyat, berebut sesama mereka, mengkayakan diri sendiri. Kita yang berada di bawah, bila kita faham kitaran alam, apa kita buat? Secara perlahan-lahan tetapi secara berterusan, kita bina kekuatan kita. Daripada 2,000 orang, kita bina jadi 3,000 orang. Daripada 3,000 orang, jadi 5,000 orang. Mereka akan terus ingat kita tidak kuat. Saya ingat saya bertanding di Parlimen Pandan 2013. Masa saya mula-mula berkempen 2010, orang PAS di situ kata, PKR ini tak payah bertanding lah, kamu orang pun tak ada. Kalau menang pun sebab kami PAS di Pandan, bukan sebab kamu. Saya dengar, saya diam dengar. Kita bina parti Pandan 2010, PKR Pandan adalah antara yang paling kecil sekali di Selangor. Semua kursi lain menang, Pandan tak menang. Pejabat pun tak ada tahun 2010. Selepas dah jadi kerajaan 2 tahun. Orang PAS mempermain-mainkan kita. Tapi tak apa. Sebab kita faham hukum alam, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita secara terus buat kerja, akan sampai masanya lawan kita akan dibenci oleh rakyat. Akan sampai masanya kempen kita untuk bina gelombang daripada Kuala Lumpur, Perlis, Sabah, Sarawak, gelombang itu akan sampai. Dan apabila gelombang itu akan sampai, rakyat telah buat keputusan menolak kerajaan yang sedia ada. Pada ketika itu mereka pilih orang yang paling lama dan paling setia berada di samping mereka. Masa itu letak kucing pun boleh menang, saya rasa. Kalau tanya saya macam mana kita menang Selangor, macam itulah kita menang Selangor. Siapa tanya Nick dulu tahu umur 26 tahun? Siapa sangka Nick 26 tahun boleh jadi menang? Sedangkan pilihan raya 2004 sebelum itu, UMNO menang di Seri Setia, kerusi DUN majoriti belah-belah ribu. Letak Nick masa tu, kau dah kahwin ke belum masa tu? Dah kahwin lah kan? Ingat ke tak kahwin lagi? Letak Nick umur 26, jadi adun paling muda. Sebab masa itu orang kata dekat Selangor, letak Songkok pun menang. Dia bukan berlaku serta-merta. Dia berlaku kerana kita bina sedikit demi sedikit dan kita juga bina gelombang. Dan apabila gelombang itu sampai, kerajaan sedia ada akan tumbang dan parti yang setia lama berada di peringkat akal umbi akan dipilih. Jadi apa rancangan kita untuk Sabah? Itu rancangan kita saya. Masuk PRU 15 ini, kita akan lawan dan pertahankan dan
Cuba bertanding di seberapa banyak kursi yang kita dapat, kita akan cuba. Mana yang kita sudah ada, kita akan pertahankan. Apapun yang terjadi dalam PRU 15, kita akan pastikan bahawa kita akan terus bina sedikit demi sedikit demi sedikit. 5 tahun adalah masa yang cukup panjang dalam politik. Saya yakin PRU 16, saudara-saudari, PKR di Sabah akan jadi salah satu parti yang paling besar dan disegani. Tugas saudara-saudari, hold on sampai itu. Susah macam mana, bertahan. PRU 15 kan jadi macam mana, kita akan terus lawan, kita akan bertahan kerana gelombang itu akan sampai PRU 16, saudara-saudari. Tugas saya di pusat, menang ke kalah ke, kita akan terus berkempen, turun ke bawah, kita akan bina gelombang itu. Kalau kita bernasib baik, gelombang itu sampai PRU 15. Kalau tidak bernasib baik, gelombang itu akan terus besar dan dia akan jadi tsunami yang lebih besar PRU 16. Saudara-saudari, kita akan cipta sejarah PRU 16. PKR di Sabah akan cipta kemenangan yang paling besar. Sebab itu orang tanya saya, orang kata, kenapa kamu sibuk-sibuk sekarang? Kenapa dulu kamu tak ada? Kalau lepas ini kalah macam mana? Saya seorang businessman, Saya boleh baca gelombang bila turun dan naik. Dan selalunya kalau orang main saham, orang yang paling banyak dapat untung boleh buat duit ialah masa dia masuk masa pasaran turun, sebab dia tahu pasaran akan naik cepat. Dia beli pada harga murah dan bila harga naik tinggi, dia jadi untung kaya. Itu keadaan kita dalam PKR sekarang. Orang kata PKR lemah, dia nak keluar, biar dia keluar. Orang nak lompat sekarang, biar dia lompat. Sebab saudara-saudari juga sudah nampak yang lompat sekarang, dia dah tak tahu nak pergi mana dah. Ada yang mungkin nak lompat masuk sini balik. Kalau ada yang nak lompat masuk sini balik, tolong telefon saya atau Amin dulu. Sebab kalau kita orang dengar, memang kita orang pukul. Kalau nak bagi masuk, jangan buat diam-diam, jangan cakap dengan kita. Sebab saya yakin dengan membina gelombang, dengan kita ambil masa, sebenarnya gelombang itu akan sampai. Dan saya harap saudara-saudari juga percaya bahawa rekod saya meramalkan keputusan pilihan raya, setakat ini rekod saya masih lagi antara yang terbaik di kalangan semua ahli-ahli politik. Masa saya datang 2016 di Sabah, saya beritahu kita boleh menang PRU 2018. Berapa orang sangat yang percaya kepada saya. Masa saya sebut 2016, untuk menang Putrajaya, kita mesti bertanding 3 penjuru. Orang kata saya gila. Saya bergaduh besar dengan Azmin Ali. Sebabnya itu juga, kerana Azmin tidak yakin dengan kekuatan parti. Saya kata kita tidak perlukan PAS. Sebenarnya, untuk menang, kita kena buang PAS, baru kita boleh menang. Dia tak percaya. Jadi rekod saya, saudara-saudari, rekod saya setakat ini masih lagi rekod baik. Saya nak sebut bukan saja kepada kawan-kawan di Sabah, tetapi juga yang menonton di luar, kita buat macam kita main saham. Ini masa saham jatuh harga rendah, masa ni kita nak melabur. Cuma janganlah melabur lebih-lebih, nanti bankrupt. Melabur berpada-pada. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Harga saham kita dalam PKR akan naik, saudara-saudari. 3 tahun, 4 tahun, dan bila gelombang itu sampai PRU 16, saya harap kalau kita berada di ambang kemenangan masa itu, saya harap saudara-saudari tidak lupakan tarikh hari ini kita berjumpa pada hari ini. Jadi